Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala al-syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril ilm waftah lana abwabal ulum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus hidup dan mengecapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di samping kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi dikekalkan taufik dan hidayahnya, dan alhamdulillah kita telah diberi peluang untuk sama-sama solat maghrib secara berjamaah, dan seterusnya ya kita diberi peluang untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, ya, untuk sama-sama kita berbincang ya perkara-perkara ibadat, khususnya ibadat solat melalui kitab ya Fiqhus Salah insya-Allah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan pada perkara yang berkaitan dengan bersuci, dan kita telah pun tamat perbincangan berkaitan dengan wudu. Dan malam ini insya-Allah kita masuk ya sedikit perbincangan berkaitan dengan menyapu khuf ataupun muzah dalam bahasa Malaysia kita. Khuf atau muzah. Itu dia. Ini salah satu daripada cara kita menyempurnakan wuduk kita. Nanti kita tengok apa yang dikatakan khuf ataupun muzah ini. Khuf atau muzah adalah sejenis kasut. Kasut ataupun kita kata stokin pun betul juga. Yang diperbuat daripada kulit. Dia dibuat daripada kulit yang menutupi seluruh kaki hingga ke buku lali. Dia nak macam stokin. Dibuat daripada kulit, semua tu kulit. Kulit, semua kulit, tapak kaki, tapak dia pun kulit. Bukan macam kasut, kalau kasut tu tapak dia tak kulit. Tak kulit, sini lah kata kulit. Kulit di sini sebut sini kulit, dibuat daripada kulit. Muzah. Hingga ke buku lali, sampai ke buku lali dah. Jenis dia tu. Okey, pemakai khuf ini diharuskan menyapu khuf sahaja ketika berwudu sebagai pengganti membasuh kaki. Sebagai pengganti membasuh kaki. Lepas ni dia ada lagi, kita insya-Allah bincang syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Dia ada cara-cara dia. Cuma dia nak bagi tahu secara umumnya begitu. Sebagai pengganti membasuh kaki, sama ada semasa belayar, yakni semasa musafir, ataupun bermukim, ataupun duduk tidak musafir. Tidak musafir bermukim ni. Tidak musafir. Sama ada di musim sejuk atau musim panas, tak kira lah. Tapi kebiasaannya orang pakai khuf ini ialah pada musim sejuk. Bagi negara-negara sejuk lah. Yang ada musim sejuk, maka dia pakai. Lebih-lebih lagi yang ada penyakit.
penyakit rheumatism ke, nah penyakit-penyakit yang melibatkan tulang tu dan sendi-sendi lah yang tak boleh sejuk. Nah, maka dia pakai. Kerana dengan kulit tadi dia boleh panah. Kaki tadi tidak sejuk, tak jadi sejuk. Dan sama ada tinggal dalam rumah ataupun luar rumah, tak kira lah. Nah, duduk dalam rumah ataupun luar rumah. Itu dia. Okey. Syarat-syarat menyapu khuf ini. Macam mana cara ataupun syarat-syarat kita boleh sapu khuf. Nah, katakanlah kita pergi negara sejuk. Nah, kita tak tahan. Nah, dengan air, terutamanya basuh kaki. Kaki ni tak tahan. Nah, kita pun pakailah muzah. Nah, muzah yang diperbuat dari kulit tadi. Nah, kita pakai. Nah, kita duduk atas rumah dan sebagainya. Jadi sejuk sangat. Jadi tujuannya, maka apabila kita pakai muzah tadi, maka boleh. Nah, semasa kita ambil wuduk, kita sapu saja muzah tadi. Tapi ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Okey. Pertama, khuf tadi hendaklah yang kukuh. Yang kukuh maknanya dibawa berjalan. Sekiranya kita berjalan, nah, maka tidak mudah koyak. Kalau kita buat berjalan dia. Nah, waktu tidak mudah koyak. Sama ada kita berjalan terus dengan dia ataupun kita pakai sepatu ke, ataupun kasut ke, pula di luar apa ni daripada khuf tadi. Maka yang pentingnya di situ ialah kukuh, tak koyak. Kalau koyak masuk air dan sebagainya, maka tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kita nak guna ganti daripada basuh kaki, tak boleh lah. Itu syarat dia pertamanya. Mesti kukuh, elok tadi. Maknanya tidak mudah koyak. Itu yang pertama syarat dia. Syarat khuf yang kita boleh sapu ganti basuh kaki ketika mana kita mengambil wuduk. Yang kedua, khuf itu menutupi seluruh kaki hingga buku lali. Itu syarat dia. Tak boleh yang bawah buku lali setakat ni ke. Bawah buku lali dia kena menutupi buku lali. Tu dia, kena menutupi buku lali. Kita dengarlah dah, mana dah tahu nak terkena kita bila-bila masa. Keadaan sekarang ni, dunia sekarang ni kita tak boleh kira. Tengok sekarang panas, dia sejuk, dia mari macam-macam. Perkara yang kita tidak duga. Mana tahu satu ketika nanti mari sejuk sungguh. Kena ada penyakit gauk ke apa semua sekali. Sakit sendi tu sudah. Itu dia. Dan dia kata tidak mengapa, maknanya tidak mengapa terbuka sebelah atas kaki. Kalau sekiranya terbuka di sebelah atas kaki tak ada masalah. Sebelah atas kaki ada terbuka sikit ke? Sebelah atas kaki itu tidak masalah. Yang pentingnya bawah dah sampai gitu. Maknanya tertutup hingga ke buku lali. Okey. Yang ketiganya, saya pun tak pakai lagi ni. Bagi tahun boleh tak pernah buat lagi ni. Yang ketiganya ialah khuf itu tidak rosak. Sama ada koyak atau berlubang. Atau rosak maksud dia situnya. Tidak sama ada itu koyak ataupun berlubang. Dan boleh menegah air daripada masuk ke dalamnya. Dia boleh menegah air daripada masuk ke dalam kaki kita tadi. Selain daripada tempat jahitan. Kadang-kadang tempat jahitan tu tak boleh nak elok lah. Kadang-kadang dia termasuk air. Selain daripada tempat jahitan. Jadi tidak tempat jahitan tu kita kena elok daripada masuk air. Biar dia tak masuk air. Itu dia. Yang keempat, khuf itu pula suci pada syarak. Maknanya kalau kulit, belah kulit hak suci. Kulit yang suci. Kalau kulit binatang yang telah disamak, dan bukan kulit anjing dan kulit babi yang tidak boleh disamak, tak boleh lah. Kena kulit-kulit yang boleh disamak. Kita guna kulit tadi. Yang kelima, dan dia pula suci. Suci. Kalau
katakanlah terkena najis. Nah, terkena najis. Maka bila kita nak solat, kita kena basuh lah. Nah, tempat kena najis tu. Tak boleh kita nak solat dengan najis begitu. Tak boleh. Nah, jadi kita kena basuh. Dan ketika mana kita nak sapu tu pun kita kena basuh dulu. Nah, kalau sekiranya terkena najis, takut bercampur dengan air najis. Yang kelimanya ialah ketika seseorang itu memulakan memakai dua khuf tadi. Nah, kanan kiri kena pakai dua. Dia kata dirinya suci daripada hadas besar dan hadas kecil dalam keadaan berwuduk. Maknanya pertamanya hadas besar. Maknanya dia kalau dia berjanabah, dia berjunub, maka dia kena mandi junub dulu. Nah, kalau dia tak ada wuduk, maka dia kena ambil wuduk dulu. Maknanya semasa dia pakai itu ialah dalam keadaan dia berwuduk. Dan sebab itulah orang yang nak seming, kalau boleh nak seming kaki tempat-tempat anggota wuduk tu, diharuskan kita sapu saja. Nah, tempat anggota tu biarlah ada wuduk dulu. Maka ketika mana ambil wuduk, tempat yang tak kena tu boleh sapu. Sapu. Kalau kaki boleh sapu. Di samping tu kita ada pula tayamum. Tayamum. Tapi kalau hak khuf ni, dia tidak perlu tayamum dah. Tak perlu tayamum. Okey. Jadi itu syarat dia. Mesti ada hadas kecil dulu, kena ada wuduk. Ambil wuduk dulu baru pakai. Dan ketika mana kita batal wuduk, barulah pada ketika tu kita ambil wuduk, kita ambil tempat lain, maka sampai di kaki tu kita sapu. Kita sapu bawah, sapu atas pula, gitu. Sapu je. Bukan basuh, sapu je. Dia panggil sapu muza atau sapu khuf. Dalam keadaan kita berwuduk. Dia ada tempoh dia juga pula. Ada tempoh pula. Tegasnya dia sudah mandi wajib dan wuduk. Itulah. Patut diperingatkan bahawa menyapu khuf ini itu hanya untuk wuduk sahaja. Untuk wuduk sahaja. Boleh ganti basuh kaki ketika mana mengambil wuduk sahaja, bukan untuk mandi wajib. Mandi wajib kena buat. Kena buat khuf tadi baru mandi. Biar kena air semua sekali. Kaki-kaki sekali. Tapi untuk berwuduk sahaja maka diharuskan, makna diberi kelonggaran kepada kita. Okey. Cara menyapu khuf pula. Cara menyapu khuf pula. Tak panjang tajuk ni insya-Allah. Kita ambil tahu apabila satu ketika kita beruntuk kebetulan dan maka kita ingat ataupun tertanya-tanyalah pula orang. Dalam keadaan kita dah tahu dah sikit-sikit. Mungkin tahu dah sikit tapi ada terlupa. Jadi kita boleh tanya. Tapi kalau tak tahu langsung, tu masalah. Apa dia ni awak mari ni dah. Kena khuf ataupun muzah. Cara-cara menyapu khuf ataupun muzah tadi, sapuan hanya sekali sahaja. Lalu gitu saja. Tak perlu sampai gosok-gosok, tak perlu. Sapuan hanya sekali sahaja dan makruh melebihi dari sekali. Makruh kalau banyak kali jadi makruh. Tak apa, tak ada masalah, bukan haram, makruh. Itu dia. Macam orang waswah lah ni. Ambil wuduk waswah banyak. Makruh. Sapuan itu memada dengan melakukan tangan yang basah pada bahagian luar sahaja. Luar muzah tadi. Tu. Luar ni, mana luar tu kat mananya? Atas pun luar lah tu, bawah pun luar lah. Bukan dalam muzah tu. Kalau dalam muzah tu mana ada kaki. Bukalah kasut kita tu. Sapu di moza sudah. Sapu di moza. Tu dia, ganti tu. Pada moza tadi lah. Lepas tu nak pakai kasut pula. Kalau kita nak pakai kasut lah, kata dah, lepas sapu moza pakai kasut. Lap lah. Takutnya bau pula dalam kasut tu.
Itu dia. Mungkin ada juga dah yang hari ni perbincangan kata boleh guna kasut dah. Kasut tu sebab dia kulit dan ada perbincangan tu. Ha. Hmm. Ha. Hmm. 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 Pakai kasut lah. Pakai kasut gitu. Tu ada lah tu. Ada pendapat ulama. Hari ni dia kata, dah ada yang mengatakan memang ada yang mengatakan kasut tu pun dah memadai, tapi biar bersih lah. Nah, biar bersih. Tu dia. Ni ikut berjalan tapak teja tahi tu tahi apa ni, tahi unta, tahi apa. Kena basuh dulu. Nah, walaupun dia harus kena basuh, bersih. Nah, tapi di sini kita ambil yang asalnya begitulah. Moza tadi dalam daripada kulit yang macam stoke, tapi hingga ke buku lali. Itu dia. Dan ada ini boleh dijual. Kalau kita pergi ke Saudi, mana ada dijual di negara-negara Arab. Kita sini tak tahulah. Saya pun tak pernah jumpa di sini. Jadi maknanya lap di bahagian luar dia tu. Tu je, bahagian luar, atas dan bawah. Okey, cara dia. Tetapi dia kata yang disunatkan ialah cara dia dengan meletakkan jari-jari tangan, ada lembah air tadi, jari tangan kanan di atas kaki tadi, di atas, pada sebelah atas. Jadi kita sapu pada sebelah atas dengan tangan kanan. Itu dia. Sampai kemudian ditarik ke atas hingga ke betis. Maksudnya letak atas kaki itu, atas kaki kan ada tangan kan, tarik sampailah ke betis. Tarik ke atas. Itu dia. Kemudian ditarik, dia kata ke atas hingga ke betis, dan jari tangan kiri pula. Kemudian tarik tangan kiri pula, basah dengan air. Dia kata diletakkan di tumit pula. Bermula daripada tumit, kemudian ditolaknya ke hujung kaki. Mana hak kanan, tangan kanan kita di atas kaki, atas mozah atas kaki tadi, daripada hujung kaki, hujung tu tarik ke atas, sampai ke betis. Kemudian hak tangan kanan, tangan kiri pula kita pula yang basah tadi letak di tumit. Letak di tumit tu, tarik ke depan, ke hujung kaki. Itu cara yang sunat. Cara yang sunat. Dapat pahala. Kita belajar ni pun dapat pahala. Walaupun kita tak buat lagi pun, tapi kita ambil tahu. Kita ambil berat tentang agama. Itu dia. Itu dia. Maknanya tangan kiri diletakkan di tumit, kemudian ditolak ke hujung kaki dari sebelah bawah pula, tolak ke depan. Itu dia cara. Cara kita basuh ataupun kita menyapu khuf. Okey. Pula perkara yang membatalkan khauf pula. Itu dia. Ni ada mesyuarat ni, kita tengok masa masuk waktu kita berhentilah. Insya-Allah. Perkara-perkara yang membatalkan safu khuf tadi. Apa yang membatalkan? Menyebabkan kita apabila kita safu khuf tadi, lepas tu tak boleh kita pakai. Apabila khuf yang dipakai tadi tercabut ataupun dicabut, kita cabut. Maka pada ketika itu batallah wuduk kita. Tak boleh lah. Cara dia kata kita kena basuh kaki. Cara dia kena basuh kaki. Itu dia cara dia. Okay. Basuh kaki. Yang kedua, apabila khuf terkoyak atau pecah mana-mana bahagian, jika wuduk masih ada ketika khuf terkoyak atau pecah tadi, tidak dikehendaki mengambil wuduk baru. Hanya wajib membasuh kaki sahaja. Basuh kaki. Maka wuduk yang ada pada diri kita tadi sah lagi. Ada yang cabut tadi, batal wuduk. Batal wuduk. Orang kedua tak batal wuduknya. Silap tadi. Yang pertama tadi wuduk batal, kena ambil wuduk balik. Ada pun yang kedua ni bukan sengaja, maknanya terpecah, terkoyak ke mana-mana bahagian. Maka dia kata sekiranya masa tu wuduk kita ada lagi, maka kita tak perlu mengambil wuduk baru, hanya wajib membasuh kaki sahaja. Basuh kaki. Basuh kaki, sahlah wuduk kita tu. Itu dia wuduk kita. Khuf tu kita buanglah, dah pecah dah. Macam mana? Tapi apabila kita batal wuduk,
ambil wuduk lain lah pula. Tak boleh dah nak sapu ke apa dia ni ke khuf tadi, khuf dah tak ada dah, rosak dah. Kena ganti khuf lain pula. Tu dia. Kalau kita ganti khuf lain pula, tak apa. Pas kita basuh kaki kita ganti dengan khuf yang elok pula. Maka dia terpakai lagi. Boleh pakai lagi. Tapi dia ada masa dia dah. Hak masa dia tu kita kena faham betul-betul. Hak masa dia lepas ni. Masa tu selama mana kita boleh bertahan dengan khuf tadi. Dia ada, insya-Allah kita bincang lepas ni. Yang ketiganya ialah apabila berlaku sebab-sebab yang mewajibkan mandi berhadas besar. Kita berhadas besar, maka pada ketika tu batal lah. Wuduk kita pun batal. Dan juga khuf tadi pun kena buang, tak boleh dah nak sapu dan sebagainya. Itu biasalah, kena mandi dululah. Yang keempatnya apabila habis tempoh yang diharuskan. Dia ada tempoh dia. Selama mana daripada kita sapu tadi, selama mana dia terpakai. Iaitu dia bagi tahu sini. 3 hari 3 malam bagi orang musafir. 3 hari 3 malam boleh bertahan. Bermula daripada dia sapu. Katakanlah dia ambil wuduk. Ambil wuduk katakanlah masa mana? Subuh lah. Dia ambil wuduk sebelum subuh. Lepas tu dia pun pakailah muzah dia tadi, khuf dia tadi. Sembahyang subuh. Dia nak tahan ni. Sembahyang subuh apa semua. Lepas sembahyang subuh, katakanlah pukul 11. Pukul 11 batal wuduk. Tak ada wuduk. Dia pun nak ambil wuduk untuk sembahyang zuhur. Masa dia ambil wuduk sembahyang zuhur tu, dia pun basuh lain. Kaki tadi yang muzah ni tak payah pecah. Masa tu dia sapu. Dia sapu muzah. Maka di situlah bermulanya tempoh dia. Kalau 3 hari, maknanya hari yang ketiga pukul berapa sebelum zuhur tu dia sapu tadi, muzah tadi. Bukannya dikira semasa dia ambil wuduk sebelum subuh, tidak kira situ. Situ tempoh dia 3 hari. Bagi siapa ni 3 hari ni? Bagi orang yang musafir. Yang musafir. Bagi orang musafir. Dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Macam kita tak musafir, duduk kat rumah, tak pejabat kita apa semua sekali itu dah, maka dikira bermukim. Maka di situ dia bagi sehari saja. Bermula daripada sapu tadi. Itu dia. Lepas tu kalau orang tahan lama wuduk lama jugalah wuduk dia untuk sapu mozah dia tu pula sehari. Sehari maknanya 24 jam lah. Senang kalau sehari kita kata 24 jam. Sehari semalam ni 24 jam. Jadi masa bila kita sapu? Kiralah jam masa tu kita kira pusingan sampai situ. Balik situ tak boleh dah. Maknanya kita kena ambil wuduk seperti biasa pula, barulah kita pakai pula mozah tadi ataupun khauf tadi. Itu cara dia. Apa belajar dulu, ingat dulu. Lepas ni saya mau balik kalau sekiranya berlakulah keadaan pada diri kita. Dan juga bagi orang mukim, kemudian musafir. Begitu juga. Orang bermukim dulu baru dia musafir. Baru dia musafir. Dia mukim dulu. Masa dia pakai muzah tadi, dia sama muzah masa dia bermukim. Baru dia musafir. Maka tempoh dia pun sehari juga. Sehari juga. Atau musafir kemudian mukim, maka mengikut cara yang bermukim. Dia musafir. Dia musafir tapi tak habis lagi musafir dia tu. 3 hari 3 malam tak habis. Lagi dia dah bermukim. Maka dia ikut cara bermukim. Sebab tak habis lagi musafir. Itu dia musafir kemudian berhenti bermukim. Maka dia kena ikut cara mukim lah. Berhenti situ maka habislah. Sehari semalam. Okey, bermukim ni dia kata dimaksudkan mukim dalam perkara ini ialah orang yang tinggal di satu tempat lebih dari 3 hari, maka dikira bermukim. Lebih dari 3 hari. Tempat lebih dari 3 hari maka bermukim dah. Itu dia. Sebelum masa 3 hari tu masih lagi kamu musafir. Di sinilah apa dia ni ulama-ulama kita ambil apa dia ni pandangan berkaitan dengan sembahyang tu.
Nah, 3 hari boleh lagi buat jamak qasar. Dikira musafir lagi. Lebih 3 hari tak ada dah. Itu dia. Ada 3, ada 5 itu tak kira lah. Nah, atas apa dia ni, atas fahaman ataupun ijma' lah, ijtihad masing-masing ulama. Okey, kita tengok pula kiraan masa menyapu khauf. Kiraan masa menyapu khauf. Tadilah dikira dari semenjak batal wuduknya. Dia kata contohnya seseorang memakai khauf setelah suci dirinya pada waktu subuh, tetapi pada waktu zuhur wuduknya masih belum batal. Kemudian pada waktu asar wuduknya telah batal. Jadi ketika dia hendak mengambil wuduk untuk solat asarnya, itulah dikira permulaan menyapu khuf itu. Seperti saya cakap tadilah. Maka lama menyapu bagi orang mukim ialah dari waktu asar tadi hinggalah waktu zuhur keesokan harinya pada asar. Dah kena masuk zuhur. Kemudian tak kira lah waktu apa dia ni, waktu zuhur tadi, sebelum zuhur tu kan dia, sebelum asar yang dia habis apa dia? Habis wuduk. Maka apabila dah habis wuduk pada ketika tu, dia tak boleh dah nak sapu khuf lagi. Jadi di waktu asar di keesokan harinya itu dia mesti membasuh kakinya seperti biasalah. Tu. Jadi saya kata tadi kalau bermukim 24 jam. Habis 24 jam tak boleh. Demikian juga halnya bagi orang musafir, dikira habis tempoh masa menyapu ialah hingga waktu zuhur di hari yang ketiga. Okey. Bak khauf habis. Sekejap ya, dia buat sikit saja. Okey, tidak perlu perbincangan yang panjang. Okey, kita pergi pula kepada tajuk baru, iaitu mandi pula. Mandi pula. Ada 2 jenis mandi. Pertama, mandi wajib. Mandi ini ada 2 jenis. Pertama, mandi wajib. Dan keduanya ialah mandi sunat. Mandi sunat. Ada 2 yang dikira sebagai ibadah. Mandi wajib dan mandi sunat. Okey, mandi wajib. Kita tengok mandi wajib. Ialah mandi yang disebabkan berlakunya hadas besar ataupun kematian, ataupun mati, maka wajib. Wajib tu wajib atas siapa? Orang yang mati tu wajib kita kena mandi dia. Wajib kepada orang yang hidup mandikan. Wajib tu 2 orang yang mati tu kita kena mandikan dia. Dia pun wajib mandi. Dan kita hak hidup ni wajib memandikan dia. Kalau sekiranya yang mati tadi tidak mandi disebabkan yang hidup tidak memandikan, dia sendiri memang nak mandi tak boleh dah. Walaupun dia wajib mandi. Biasa dia. Yang hidup yang akan berdosa ya. Hak mati tak berdosa dia. Tak berdosa. Maka yang berdosanya hak hidup kerana tidak memandikan yang apa dia ni, yang mati tadi. Dan mati tadi pula dia kata yang bukan syahid ma'rakah. Bukan syahid ma'rakah, iaitu syahid yang mati pada perang sabilillah. Orang yang mati perang fisabilillah. Ini perang dengan orang kafir untuk mempertahankan agama. Itu dia. Syahid ini ma'rakah, peperangan. Okey, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kita tahulah sikit sebanyak, semua dah tahu dah. Benda ni, tapi kita apa dia ni sebagai ilmu kita bincang. Kita tengok satu persatu. Seseorang itu diwajibkan mandi setelah berlaku atasnya salah satu daripada 6 perkara. 6 keadaan. Berlaku salah satu kepada diri kita, perkara ni, maka kena wajib mandi. Pertama, bersetubuh. Bersetubuh. Sama ada bersetubuh tadi secara haram ke ataupun secara halal. Tapi kena mandi.
kena mandi, wajib mandi. Nak cara haram dosa besar lah dianya, tapi dia kena wajib mandi juga. Nak berzina umpamanya dah. Ataupun setubuh hak dengan isteri itu tak berdosa lah, tapi wajib mandi. Ataupun lewat. Melakukan liwat, perbuatan luar tabi'i. Berlewat. Maka wajib juga kena mandi. Dan perbuatan itu adalah perbuatan yang terkutuk, kita tahulah. Dosa besar. Maka dia kena mandi, wajib dia kena mandi. Kalau tak mandi, lebih lagi berdosa. Situ. Sama ada dia kata setubuh atau liwat tadi dengan manusia ataupun binatang. Kira dengan binatang tak wajib mandilah. Tetapi orang yang melewat binatang tadi, yang menyetubuhi binatang tadi, yang mewati binatang tadi, dia kena mandi. Dia kena mandi. Dosa tetap berdosa. Itu kena taubatlah, mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya ada pelaksanaan hukum, maka dia kena minta diri dia dihukum. Itu dia. Dan sama ada keluar mani atau tidak, tak kira setubuh ni. Asalkan dia ni masuk saja, maka dia sama ada keluar mani ataupun tidak keluar mani, maka wajiblah kena mandi. Ni tahu semua ni. Tahu semua. Itu kita bincang secara ringkas ya. Tak perlu panjang-panjang. Yang keduanya ialah keluar mani. Ini bukan setubuh. Keluar mani sama ada dalam mimpi ataupun jaga. Maka wajib kena mandi. Tak kira. Sama ada kita jaga ataupun masa kita bermimpi. Mimpi keluar mani. Lepas tu kita terjaga, maka kita kena mandi dulu sebelum kita nak mengerjakan ibadat. Dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Tak kira lah. Mengeluarkan mani tadi dengan sengaja ke ataupun keluar tidak sengaja. Kerana digagahi. Tidak sengaja. Biasa tak sengaja. Tu mimpi tu tak sengaja lah tu. Kita mimpi. Itu dia. Ataupun dengan sengaja. Maka semuanya wajib kena mandi. Wajib kena mandi. Okey, yang ketiganya ialah keluar darah haid. Ini bagi wanita. Wanita tidak kena pada lelaki ni. Iaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah sampai umur. Seawal umur datang haid ialah 9 tahun hijrah. Biasanya. Kebiasaannya 9 tahun hijrah. Kita hari ni kita 7 tahun. Sebenarnya. 9 tahun hijrah. Maka biasaannya. Sekurang-kurang masa datang haid tadi sehari semalam. Itu sekurang-kurangnya datang haid. Maknanya kalau datang tu tidak sehari semalam, maka itu bukan darah haid. Mungkin istihadah. Dia panjanglah perbincangan dalam soal haid ini. Bagi wanita-wanita dan juga suami-suami pun kena tahu. Perbincangan berkaitan dengan haid. Ada dalam satu khusus masalah berkaitan dengan haid dan istihadah. Itu kena tahulah. Satu bab lain itu satu bab pula. Satu bab pula tadi. Dan sebanyak-banyaknya haid ni dia datang ialah 15 hari 15 malam. Maka kalau lebih 15 hari 15 malam itu kemungkinan istihadah, iaitu darah yang mengiringi haid, maka dia dikira sebagai darah penyakit. 15. Itu dia. Dan sekurang-kurangnya sehari semalam. Sehari semalam itu kurang-kurang dia. Tetapi pada kebiasaannya 5 atau 7 hari lah. 7 hari 7 malam. Kemudian dia kata sekurang-kurang. Kemudian sekurang-kurang apa ni? Kemudian sekurang-kurang masa suci di antara dua haid ialah 15 hari 15 malam juga. Sekurang-kurangnya. Kalau lebih tak apa. Sekurang-kurangnya dia. Maka kalau sekiranya seorang itu datang haid, kemudian dia suci. Lepas 15 hari dia suci. Tiba-tiba 7 hari mari pula. Itu bukan. Bukan darah haid tu. Itu istihadah.
Lepas 15 hari, kalau lepas 15 hari mari pula haid, barulah dikira haid. Sekurang-kurang dia. Tu dia. Tapi kalaulah kata tak mari langsung lepas tu, tak apa, putus haid lah tu. Nah, ataupun ada yang tak mari sebulan, tak mari. 2 bulan tak mari. Tak apa. Nah, lebih daripada 15 hari. Tadi sekurang-kurangnya daripada 15 hari. Okey. Peringatan darah yang keluar tidak sampai tempohnya 1 hari, 1 malam ataupun lebih daripada 15 hari, 15 malam adalah bukan darah haid. Bukan darah haid, tetapi ianya darah istihadah. Istihadah iaitu darah penyakit. Dan wanita yang keluar darah istihadah tidak dikira berhadas besar atau berhadas kecil. Cuma ada cara-cara dia lah. Tak apabila nak apa? Nak solat tu ada cara-cara diajarkanlah supaya darah itu tidak keluar. Okay. Yang keempat, keluar darah nifas. Orang yang lahir, anak, yang melahirkan anak wiladah, tiba-tiba ada darah nifas yang mengiringi, iaitu darah yang keluar selepas bersalin beranak ada. Hak tak ada pun tak ada. Orang yang tak ada, yang tak ada. Dan antaranya ialah ni Fatimah, anak Rasulullah SAW. Dia beranak tak ada darah nifas dia, tak ada darah nifas. Tak ada darah yang mengiringi mengiringi kelahiran tadi. Maksudnya 8.35 kan? Ya 8.31. 4 minit lagi. Sekurang-kurang masa keluarnya ialah sekejap sahaja. Darah nifas ni satu lahazah mungkin mungkin ada sikit ya, maka dikira nifas. Tu dia. Maka dia kena mandi dia boleh mandi sekali dengan wiladah. Wiladah ni beranak kena mandi juga. Darah nifas tu mandi juga, tapi boleh mandi sekali, diniatkan dua-dua tu. Tetapi menurut kebiasaannya 40 hari lah orang keluar darah nifas ni. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Orang bersalin. Darah yang keluar melebihi 60 hari, 60 malam adalah darah istihadah juga dikira darah penyakit. Ni ingat ni orang lelaki pun dah tahu juga ni. Kalau tak tahu benda ni, macam mana ni? Tu dia. Macam mana ni? 60 hari lebih ni. Ada darah lagi selepas dia bersalin. Lepas tu dia buyar, tak boleh lagi ni, kata tak boleh sembahyang lagi ni. Tak boleh mandi lagi. Dia biarkan gitu 60 hari, 62 hari, 61 hari, dah 62 hari, 43. Tak tahu pun, tak tanya pula orang tua pula kan. Jadi duduk jahil macam tu lah. Hinggalah kering, barulah mandi. Sedangkan lepas daripada 60 hari tu dikira istihadah. Dan kalau sekiranya tinggal sembahyang pada ketika tu, dah hari yang ke-65 baru kering darah. Yang beranak tadi kemudian mandilah ketika tu. Yang 5 hari tu kena qada tu. Sebab tak sembahyang. Sebab tak sembahyang. Sebabnya sepatutnya dia boleh mandi dah. Apabila 60 hari 60 malam darah mari lagi nifas, maka dia boleh mandi dah. Siap dia mandi semua sekali. Tu dia. Allahu akbar. Yang kelimanya bersalin ataupun keguguran. Kena mandi juga orang yang bersalin. Keguguran. Sebab tu saya kata tadi boleh. Orang yang bersalin tadi nak mandi sekali dengan nifas. Nak sari dengan kekeringan darah nifas dia boleh. Tapi kalau nak mandi awal pun boleh juga. Tak ada masalah. Nak mandi awal. Sebelum kering darah nifas, dia nak mandi dulu. Mandi hak bersalin dulu. Mandi dulu. Hak bersalin. Tapi darah nifas ada lagi. Sampai kering darah nifas, mandi pula. Hak nifas pula. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi kebiasaannya saya tengok kebanyakan ibu-ibu kita ni dia mandi sekali. Kering darah nifas. Masa itulah yang niat sekali dengan wiladah sekali dah. Apa itu abu? Okey, yang keenamnya tadi ialah matilah. Mati selain daripada mati syahid ma'arakah. Maka orang mati wajib bagi orang yang hidup memandikan orang yang mati tadi. Itu dia. Hak dalam laut, hak kita hak darurat, kita tak dapat nak itu nak macam mana. Hak apa nak tekan makan binatang apa tak. Dan kita tak dapat ambil hanya apa dia ni mayat tu nak macam mana. Hak tenggelam dalam laut umpamanya. Semuanya. Itu ialah
di luar apa dia? Di luar daripada kemampuan kita, maka tidak menjadi dosa lah kepada kita. Itu dia. Seterusnya ialah akan datang insya-Allah dah masuk waktu. Jadi akan datang kita bincang rukun ataupun fardu mandi wajib pula insya-Allah. Insya-Allah lepas ni seperti mana yang dimaklumkan oleh apa dia ni Bilal kita tadi atau siap ke Bilal saya pun tak tahu. Jadi malam ini ada mesyuarat agung surah ni yang mana melibatkan ahli-ahli qaryah ataupun warga surau Nurul Ikhlas ini. Jadi hadirlah, tunggulah lepas ni warga surau ni untuk sama-sama mesyuarat agung. Dalam Quran sebut wasyawirhum fil amr. Tuhan sebut tu, Allah Subhanahu Wa Taala suruh tu mesyuaratlah dan bersolatlah bersama-sama mereka fil amri dalam urusan. Jadi pengurusan. Hari ni masjid surau dia ada pengurusan, bukan macam dulu. Sekarang ada pengurusan, ada pentakbirah, jaiz yang mentakbir. Kemudian yang mengurusnya ialah ahli atau kuasa surau. Jadi dengan pengurusan tadi, pengurusan kena mesyuarat. Mesyuarat dengan ahli qaryah ataupun ahli apa dia ni surau ini. Maka di situ disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amruhum syura bainahum. Ada lagi ayat lagi. Dan disuruh mereka bermusyawarah. Di antara mereka. Jadi ayat Quran ada suruh musyawarah tadi. Disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita hadir musyawarah dapat pahala rupa-rupanya. Lebih-lebih lagi musyawarah surau ni. Confirm dah, tak ada lah kata perbincangan. Dalam musyawarah tu untuk nak berjoget ke apa, tak ada benda-benda siap. Confirm. Banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan perkara mengimarahkan masjid. Mengimarahkan masjid. Dan orang mengimarahkan masjid adalah dijamin dia adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah, inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamin dia orang beriman. Itu menunjukkan orang beriman adalah orang yang memakmurkan masjid. Maka nak memakmurkan masjid ni, gini ada pengurusan dia. Kemudian pengurusan ajak untuk sama-sama bermusyawarah agung. Maka hadir musyawarah agung tadi akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi setakat itulah dahulu. Untuk malam ini mudah-mudahan apa yang kita berbincang tadi walaupun sikit tetapi ianya memberi manfaat kepada kita, beri ilmu kepada kita, insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.